Pada 8 Mac 2014, negara dikejutkan dengan kehilangan pesawat penerbangan MH370 milik penerbangan Malaysia MAS selepas kira-kira 2 jam berlepas dari KLIA menuju ke Beijing, China. Pesawat Boeing 777-200 berlepas dari Kuala Lumpur pada pukul 12.41 pagi. The aircraft was scheduled to land at Beijing International Airport at 6:30 a.m. Beijing local time. Pesawat penerbangan MH370 dilaporkan terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada 2.40 pagi. Malaysian 370. Sebaik menerima laporan, usaha digerakkan oleh Jabatan Penerbangan Awam DCA, TUDM dan pelbagai agensi kerajaan bagi mengesan pesawat terbabit yang membawa 227 penumpang dan 12 kru penerbangan. Kerakyatan para penumpang adalah dari 13 negara. Selain Laut Cina Selatan di mana pesawat itu dilaporkan terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara, lokasi pencarian turut digerakkan sehingga Laut Andaman dan Lautan Hindi. Berbagai negara terlibat dalam misi awal pencarian itu, termasuk China, Jepun dan Vietnam. Namun selepas maklumat diterima daripada satelit Inmarsat dan cawangan siasatan kemalangan udara United Kingdom AAIB menunjukkan isyarat akhir atau last handshake, pesawat itu dirumuskan terbang di sepanjang laluan koridor selatan dan kedudukan terakhirnya di tengah selatan Lautan Hindi. Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. Usaha mencari dan menyelamat terus mendapat bantuan pelbagai negara, termasuk Australia dan Amerika Syarikat. Pelbagai aset udara dan laut digerakkan ke selatan Lautan Hindi oleh semua negara terbabit dengan pangkalan tentera udara Australia di Perth beroperasi sebagai pusat maklumat operasi. Memasuki hari ke-20 pencarian, 11 pesawat dan 5 kapal dari pelbagai negara dikerah menjejaki pesawat Boeing 777-200ER itu di perairan selatan Lautan Hindi yang dipercayai lokasi terakhirnya. Menurut pihak berkuasa keselamatan maritim Australia AMSA, pencarian dipecahkan kepada 2 kawasan dalam zon pencarian yang sama meliputi keluasan 78,000 km persegi. 2 pesawat AP-3C Orion Tentera Udara Diraja Australia, sebuah pesawat tentera China Ilyushin IL-76, sebuah jet Gulfstream dan pesawat P-3 Orion milik Jepun serta pesawat tentera Amerika Syarikat P-8 Poseidon menyertai operasi itu. Selain kapal tentera laut Australia HMAS Success, operasi turut disertai 4 kapal China iaitu Zulong, Kunlunshan, Haiku dan Qiandaho. Usaha pencarian turut menggunakan kenderaan dasar laut autonomous AUV Bluefin 21 bagi mengesan pesawat yang hilang itu. Sebelumnya, isyarat akustik pesawat itu dikesan pada awal bulan April oleh pengesan lokasi isyarat detik atau PINGA. Operasi carian kemudiannya bersedia memasuki fasa baharu dengan lebih tumpuan diberikan kepada kawasan dasar laut lebih luas. Bermula pada 8 Mac 2014, kehilangan pesawat penerbangan MH370 mendapat liputan meluas media antarabangsa terdiri daripada media cetak dan elektronik. Ini termasuk media utama seperti Reuters, BBC, CNN, CCTV dan sebagainya. Liputan meluas ini kerana insiden berkenaan melibatkan jumlah penumpang yang ramai dari 13 negara
serta insiden terburuk membabitkan nahas pesawat komersial selepas tragedi pesawat penerbangan A447 Air France pada Jun 2009. Dalam usaha menyelaras dan usaha berterusan pencarian MH370, kerajaan membentuk 4 jawatan kuasa peringkat kementerian. Jawatan kuasa terlibat ialah Jawatan Kuasa Koordinasi Komunikasi dan Media, Jawatan Kuasa Waris Penumpang, Jawatan Kuasa Teknikal dan Logistik serta Jawatan Kuasa Penggunaan Gerahan Aset. 4 jawatan kuasa itu bekerjasama dengan rakan-rakan negara asing yang terlibat dalam operasi dan berhubung terus dengan Pusat Agensi Kerjasama Australia, JACC. Jawatan kuasa ini turut menyediakan maklumat berkaitan operasi mencari, menawarkan sokongan selepas operasi ditamatkan. Selepas 6 bulan usaha pencarian di permukaan laut tidak membuahkan hasil, kerajaan Malaysia dan Australia mengambil keputusan bekerjasama untuk meneruskan misi pencarian di dasar laut. Mesyuarat 3 pihak melibatkan 3 negara termasuk China diadakan di Canberra, Australia. Mesyuarat 3 pihak itu membincangkan pelbagai isu berkaitan usaha pencarian pesawat termasuk penghantaran aset, aspek teknikal pencarian dan isu waris yang terlibat. There has been an unprecedented level of cooperation between Australia, Malaysia and China and other countries, and we're anxious and committed to ensuring that that level of cooperation continues into the future. Malaysia signed an MOU with Australia, which provides the framework and broad parameters for cooperation in the search of MH370. This forms an important part of our existing cooperation with Australia and reaffirm Malaysia's commitment towards the search. 2次三国部长会我都参加了，我觉得这一次是上一次三国部长会议的继续。我们既总结了5月5号以来开展水下扫车的基本情况，更重要的是分析了下一阶段开展深海扫车的主体方案，特别启动了商业化的搜寻模式。 Pada masa sama, laman web khas berhubung misi pencarian pesawat MH370 diwujudkan bagi memudahkan orang ramai, khususnya para waris, mendapatkan maklumat. Dengan wujudnya laman web ini, tidak timbul isu ada maklumat disembunyikan atau sebaliknya. Malah, kerajaan Malaysia sentiasa berhubung dengan kerajaan China dan Australia dalam misi pencarian MH370. Lokasi baharu pencarian pesawat penerbangan MH370 yang dipercayai hilang sejak bulan Mac 2014 akan bertumpu di kawasan lebih jauh ke selatan, iaitu kawasan terpencil yang terletak di dalam lengkungan ke-7 atau The Seven Arc di Lautan Hindi. Biro Keselamatan Pengangkutan Australia, ATSB, yang menerajui operasi pencarian itu, mengeluarkan laporan rasmi analisis perkembangan laluan pesawat MH370. Kawasan lengkungan ke-7 ini merujuk kepada jumlah isyarat handshake di antara pesawat tersebut dengan satelit. Lokasi baharu misi pencarian itu ditetapkan selepas memperhalusi data komunikasi satelit dan maklumat panggilan telefon selama 17 minit dari darat ke udara yang tidak dijawab selepas maklumat terakhir diterima daripada radar. Dalam tempoh awal misi pencarian, pelbagai maklumat dan data diperolehi dianalisa semula dan dijadikan panduan untuk digunakan pakai dalam fasa baru misi pencarian pesawat penerbangan MH370 di lokasi spesifik di selatan Lautan Hindi. Dengan diterajui oleh Jawatan Kuasa Penggunaan Gerahan Aset, usaha digerakkan kerajaan Malaysia bagi mengenal pasti tenaga pakar dan kepakaran dalam misi pencarian di dasar laut. Usaha pencarian memerlukan belanjawan dan dengan bantuan Petroleum Nasional Berhad Petronas, fasa baru misi pencarian berjaya digerakkan. When it was first mooted by Datuk Seri Syamuddin to Tan Sri Samsul,
Petronas willingly and voluntarily step forward to provide that support and the financial assistance. So the first stage we actually had to work together with the Ministry of Defence, together with DefTech, one of the defence contractor, to identify the relevant asset that we will need to continue research for MH370. So for the moment, I think Petronas commitment is to a tune of about 67 million ringgit, up to 6 months. Yeah. So that's what we will do. Yeah, this is one of the way that Petronas can support the government. Sementara DefTech atau DRB Highcom Defence Technologies Sdn Bhd ditugaskan mengenal pasti tenaga pakar dalam bidang ini. Manakala sebuah syarikat antarabangsa yang mahir dan berpengalaman luas dalam operasi dan menyelamat nahas pesawat di seluruh dunia, Phoenix International Holdings, dipilih mengetuai misi ini. Bersama Phoenix International, sekumpulan tenaga pakar dalam bidang sonar sintetik dasar laut daripada SL Hydrospheric Solutions turut menyertai misi pencarian di selatan Lautan Hindi. Pada masa sama, sebuah kapal milik syarikat Gomeering Group yang berpengkalan di Australia, iaitu Go Phoenix, turut dikenal pasti sebagai kapal induk pembawa kelengkapan dan peralatan sonar sintetik. Fasa baru misi pencarian bermula pada awal Oktober 2014. Namun, pelancaran rasminya disempurnakan di Fremantle, Australia pada 22 Oktober 2014. Misi pencarian pesawat penerbangan MH370 di dasar laut selatan Lautan Hindi dianggap satu misi paling mencabar, di mana koordinat lokasinya terletak di tengah lautan luas sejauh kira-kira 2,500 km dari Perth, Australia. So we need to appreciate how difficult it was to even get here today. So moving forward will depend very much on how we deploy Go Phoenix, how we deploy the Fugro. Selain pelbagai agensi dari Malaysia, misi pencarian turut mendapat kerjasama daripada agensi di Australia, iaitu Pusat Agensi Kerjasama Australia, JSCC, dan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia, ATSB. Kitaran atau cycle kedua misi pencarian bermula apabila kapal Go Phoenix bergerak meninggalkan pelabuhan Fremantle pada 27 Oktober 2014. Perjalanan menuju ke koordinat lokasi pencarian mengambil masa 6 hari pelayaran. A lot smarter than me that are experts in different fields have determined that this is a very high probability area for us to work and look. So we brought our expertise to bear in this situation for this kind of operation, and for our part of it, we are very capable of determining and surveying this terrain and this bottom
But it still comes down to, if we're in the right place. So if it's here, we'll locate it. And it just takes time. Sebaik sahaja peralatan sonar aperture synthetic process diturunkan, tenaga pakar dari Phoenix International dan Hydrospheric Solutions akan bertugas dalam pusingan 24 jam. Mereka dibahagikan kepada 2 kumpulan, seramai 6 orang setiap kumpulan dan bertugas untuk tempoh 12 jam setiap satu shift. Kumpulan pertama bertugas daripada pukul 12.30 malam hingga 12.30 hari dan diikuti oleh kumpulan kedua daripada pukul 12.30 hari hingga 12.30 malam. Sebarang maklumat diperolehi daripada imbasan sonar akan dikaji dan dinilai dengan penuh teliti. Selain kapal Go Phoenix yang disewa kontrak oleh Malaysia, misi pencarian turut melibatkan sama 2 buah kapal lain iaitu Fugro Discovery dan Fugro Equator yang disewa oleh Australia. Sementara kapal keempat, Fugro Supporter, memulakan operasi pencarian pada akhir Januari 2015. 3 lokasi berlainan menjadi tumpuan misi pencarian pesawat itu. Dalam kitaran atau cycle kali kedua ini, oleh kapal Go Phoenix, ianya mengambil masa 24 hari untuk kerja-kerja pengimbasan berbanding 12 hari pada kitaran pertama. Selepas kitaran kali kedua, peralatan sonar aperture synthetic process berjaya mengimbas sekitar 3,600 km persegi atau 22% kawasan dasar laut di lokasi pencarian. The positive side of everything is, although we haven't positively identified anything from MH370, it's just as important during the search to be able to, take away area too. So our equipment is working very well. The images are very high quality. So we're able to interpret pretty much majority of all the data that we're collecting, which then allows us to positively say that we do not need to look here again. Namun, data maklumat diperolehi membantu digunakan sebagai model data untuk diperhalusi pada lokasi pencarian seterusnya. Apa yang anda saksikan di ketika ini kerja-kerja menaikkan peralatan sonar proses selepas ditunda selama kira-kira 22 hari di dasar laut di selatan Lautan Hindi ini. Kerja-kerja menaikkan peralatan sonar ini bermula kira-kira jam 9 pagi tadi dan akan selesai dalam masa tempoh 3 jam. Sepanjang berada di lokasi pencarian, pelbagai cabaran dilalui oleh tenaga bakar dan anak-anak kapal. Ombak yang membadai setiap hari mengakibatkan kapal sentiasa berada dalam keadaan terumbang-ambing. Hampir setiap masa air laut melimpahi dek utama. Dan keadaan ini yang terpaksa diredah oleh tenaga pakar dari Phoenix International dan Hydrospheric Solutions setiap kali bertugas di bahagian itu. Keadaan dan pergerakan ombak sentiasa berubah-ubah setiap hari mengikut tiupan angin. Sepanjang kitaran kedua misi pencarian, alunan ombak berada pada ketinggian 3 hingga 6 meter. Pada keadaan tertentu, imbangan kapal berada dalam keadaan sukar apabila alunan ombak dan tiupan angin kencang datang dari arah sama. The only challenge is really the weather. If we have a lot of wind and current combined from one side, not from ahead or from astern, but from the sides, then the challenge is not as much for us, but for the vessel to have enough power to keep the ship on the line. It's for this area. Last trip was a little bit worse, I think. For this area, it's quite good. Wartawan dan juru kamera Radio Television Malaysia RTM yang menyertai sama misi pencarian di selatan Lautan Hindi turut merasai bagaimana sukarnya tugasan ini
khususnya ketika kerja-kerja menurun atau menaikkan peralatan sonar aperture sintetik prosas. Lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar di dunia dengan meliputi kira-kira 20% permukaan bumi. Lautan ini dipisahkan dengan Lautan Atlantik oleh 20 darjah timur meridian dengan Lautan Pasifik oleh 147 darjah meridian. Purata kedalamannya ialah 3,890 meter dengan kawasan paling dalam terletak di jurang Jawa iaitu 7,258 meter. Kedalaman Lautan Hindi memerlukan kelengkapan khusus seperti kenderaan kawalan bawah laut ROUV atau peralatan sonar ditunda yang direka khas untuk tugasan di laut dalam. Keadaan Lautan Hindi yang sentiasa bergelora dengan kelajuan angin mencapai 40 knot atau 70 km sejam serta ombak boleh mencapai 10 meter adalah sesuatu yang sukar ditempuh. Berbeza dengan kitaran atau cycle pertama, perubahan cuaca turut memainkan peranan pada kitaran kedua ini. Pada kitaran pertama, keadaan ombak begitu tinggi dan berada antara 4 hingga 6 meter sepanjang masa. Begitu juga tiupan angin begitu kuat terutamanya pada sebelah malam. Perubahan cuaca dan tiupan angin kencang pada kitaran pertama kemudiannya bergerak ke arah selatan. There are other vessels working in a southern zone below us, which now they're getting hit quite heavily with bad weather, and we're in a little bit of a better area now. So that was really the main difference between Swing 1 and Swing 2 was the weather was improved, noticeably improved. Misi pencarian turut berhadapan cabaran khususnya dengan pergerakan ombak tinggi dan tiupan angin kencang. Dengan kedalaman kawasan pencarian mencecah sehingga 4,5 km, kerja-kerja mengimbas bukannya mudah. Peralatan sonar sintetik prosas yang ditunda kapal Go Phoenix bagi kerja-kerja pengimbas terpaksa dinaikkan semula ke atas kapal pada hari ke-6 operasi. Ini berikutan berlaku gangguan teknikal pada peralatan itu dan berjadi kesan ketika kapal Go Phoenix mengubah haluan pada kelajuan rendah. Pada masa sama berlaku tiupan angin kencang dan ombak kuat mengakibatkan kapal diasak berundur sedikit ke belakang dalam tempoh seminit. Keadaan itu mengakibatkan tali yang bersambung antara peralatan sonar sintetik prosas dan besi pemberat terbelit dan mengganggu kelancaran kerja-kerja pengimbas. It's always a risk whenever you're doing deep. That can happen. So we paid out cable and we were continuing down the line, and as we were collecting data, we noticed that the vehicle was not behaving properly. We weren't quite sure why, and then we ended up losing data collection capability in communication with the vehicle. So at that time we brought it up to the surface, and when we brought it up we saw that we had done some slight damage to the soft tether. Hanya dalam tempoh kurang 12 jam, gangguan teknikal pada peralatan sonar sintetik prosas berjaya dipulihkan dan bersedia untuk diturunkan semula ke dasar laut. Bagaimanapun, pada waktu sama, keadaan cuaca bertambah buruk dengan angin bertiup kencang dan alunan ombak semakin bergelora. Keadaan itu memaksa keputusan dibuat untuk menangguhkan kerja-kerja menurunkan semula peralatan sonar itu ke dasar laut. Ianya demi memastikan keselamatan nyawa kru terlibat daripada terdedah kepada situasi berbahaya laut yang bergelora. Keseluruhan sistem sonar sintetik prosas mampu beroperasi dalam apa jua keadaan cuaca selepas ianya diturunkan ke dasar laut. Tempoh misi ini ialah antara operasi paling panjang waktunya pernah dilaksanakan oleh Phoenix International. Namun, cabaran sebenar ialah mengesan lokasi tepat pesawat MH370 dipercayai berada berikutan hanya sedikit maklumat dan petunjuk diperolehi ketika nahas itu berlaku. Biarpun maklumat dan petunjuk akhir memberi gambaran pesawat itu dikesan berada di selatan Lautan Hindi, ianya satu tugasan sukar berikutan kawasan pencarian amat luas jarak litupannya.
Bagaimanapun bagi kumpulan tenaga pakar, operasi mencari dan menyelamat ini tetap bersemangat meneruskan usaha pencarian pesawat MH370 dengan bantuan peralatan sonar sintetik ProSAS, iaitu peralatan sonar paling canggih dan terkini pernah digunakan. Ours is definitely a quantum leap in the industry, and I think that this is the way the industry is going to go in the future, but it's extremely complex and it's hard to do. And we're on the very edge of this happening. So I think in 10 or 20 years, this will be the technique that's used in all sonars or most sonars that are industry capable. Dengan memiliki tenaga mahir yang mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang ini, berbagai perkara dan masalah yang dijangka berlaku boleh diatasi sebelum ianya terjadi. Operasi menunda peralatan sonar sintetik ProSAS di dasar laut bukannya mudah, seperti menunda di kawasan Cetek. Tambahan pula ia ditunda dengan kabel sepanjang 6 km dengan kelajuan perlahan serta menempuh berbagai bentuk gunung permukaan dasar laut. Semuanya mendatangkan ketegangan dan cabaran. Tetapi dengan kemahiran dan pengalaman dimiliki oleh kumpulan tenaga pakar ini serta komitmen kerja berpasukan, segala tugasan menjadi mudah. Hopefully we find something soon. It'll be a combination of joy and sadness at that time. But we look forward to when that day happens, and hopefully it'll be soon. There's a lot of very smart people and very capable people working on this project, so I have a lot of confidence that we get in the right area, we're going to find it.